Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Syamuddin Syah bin Ibrahim daripada Politeknik Melaka akan membentangkan satu kajian penulisan yang bertajuk Penerimaan Pelaksanaan Insaniah dalam Budaya Pengurusan Kualiti di Syarikat Power KS Sendirian Berhad. Pembentangan saya pada hari ini terbagi kepada 5 bahagian. Itu yang pertama, latar belakang kajian dan penyataan masalah. Yang kedua, kajian literature. Yang ketiga, metodologi. Yang keempat, analisis data dan keputusan. Yang kelima, kesimpulan. Penyelidikan ini tertumpu kepada tahap penerimaan pelaksanaan insaniah dalam budaya pengurusan kualiti di syarikat Power KS Sendirian Berhad. Objektifnya ialah untuk mengenal pasti tahap penerimaan pelaksanaan insaniah dalam budaya kualiti pekerja terhadap syarikat Power KS Sendirian Berhad. Sesungguhnya pengurusan kualiti adalah antara syarat utama kejayaan kepada sesebuah syarikat, walaupun pada hakikatnya ia memerlukan pelaburan yang besar, sama ada dari segi masa maupun wang ringgit. Menurut Besterfield, pengurusan kualiti menyeluruh tidak akan berlaku dalam satu hari atau tidak mempunyai jalan yang singkat untuk melaksanakannya. Oleh itu, para pengurus mestilah mempunyai kesabaran kerana satu falsafah pengurusan kualiti menyeluruh tidak mungkin dapat dibangunkan dalam masa satu hari, tetapi memerlukan tempoh masa yang panjang dan ia berkembang secara beransur-ansur dan perlu ada kesedaran terutamanya di kalangan kaki tangan pengurusan. Penyataan masalah. Walaupun terdapat banyak bukti yang menyokong kejayaan pengurusan kualiti menyeluruh, tapi masih ada lagi beberapa dapatan, iaitu penyataan masalah yang kami dapati. Iaitu pertama, libatkan pengurusan. Kredibiliti pengurusan kualiti menyeluruh telah dipersoalkan sebagai hasil daripada kegagalan dalam pelbagai organisasi serta dalam pelbagai industri. Ini membayangkan bahawa terdapat banyak halangan untuk pelaksanaan pengurusan kualiti menyeluruh. Yang kedua, keliru. Kekeliruan tentang mana satu alatan pengurusan dan operasi, teknik dan amalan yang perlu digunakan dan bila perlu digunakan. Dan yang ketiga, iaitu kesan pada pekerja, iaitu kekurangan komitmen pengurusan, pemahaman yang lemah terhadap pengurusan kualiti, ketidakupayaan untuk mengubah budaya organisasi, kekurangan ketepatan dalam perancangan kualiti, ketiadaan latihan dan pendidikan yang berterusan, dan kurang sumber yang dapat dibekalkan oleh pihak pengurusan. Ini menjejaskan pada pelaksanaan. Kajian literature. Faktor insaniah sentiasa berkaitan dengan konsep pengurusan kualiti dan prinsipnya, seperti dalam kepimpinan untuk memperkasakan budaya kerja dalam sesebuah organisasi. Dan sesungguhnya setiap manusia mempunyai sentuhan kemanusiaannya yang tersendiri. Dan setiap sentuhan itu amat bermakna buat sebuah organisasi kerana ianya akan menghasilkan keputusan yang berbeza-beza bergantung kepada sikap dan kemampuan manusia itu sendiri. Kejayaan sesebuah syarikat bergantung kepada keupayaan organisasi itu sendiri untuk mengenal pasti dan menilai budaya organisasi mereka secara sistematik melalui rangka kerja yang mantap. Menurut Louis W.G. pun, faktor insaniah dalam pengurusan kualiti lebih menumpukan kepada aspek tingkah laku dan biasanya ia berkaitan aspek sumber manusia. Ini termasuk latihan dan pendidikan, kesetiaan, kepimpinan, kerjasama, kepuasan pelanggan, pemerkasaan manusia, hubungan dengan pembekal dan badan profesional, komunikasi, anugerah prestasi dan tingkah laku yang positif. Metodologi kajian ini. Operasi adalah satu kelompok elemen di mana kesimpulan terhadapnya
dapat dibuat. Melalui populasi penyelidikan ini adalah terdiri daripada pekerja-pekerja syarikat Power KL Sdn Bhd, di mana di dalam syarikat ini terdapat 11 jabatan dan jumlah keseluruhan populasi dalam penyelidikan ini adalah seramai 2,210 orang pekerja. Walau bagaimanapun, sampel digunakan dalam penyelidikan ini adalah untuk mewakili keseluruhan populasi. Saiz sampel yang telah ditentukan adalah sebanyak 327 orang. Okey, bagaimanakah hasil dapatan yang telah diperolehi, analisis data dan juga keputusannya? Okey, menurut pada jadual ini, kita boleh lihat daripada 309 set borang sidik yang berjaya dikumpulkan, ini bermakna kadar maklum balas yang diperolehi daripada responden adalah sebanyak 94.4% daripada jumlah sampel yang ditetapkan, iaitu 327 orang. Okey, mean skor keseluruhan bagi soalan tahap penerimaan pekerja terhadap kualiti di syarikat Power KL Sdn Bhd adalah sebanyak 4.41 dan sisihan piawat adalah 0.33. Keputusan ini menunjukkan tahap penerimaan pekerja terhadap kualiti di syarikat Power KL Sdn Bhd berada di tahap yang tinggi. Manakala menurut 4 item yang menunjukkan tahap penerimaan pekerja terhadap kualiti yang paling tinggi, dan antaranya adalah item C5 yang menunjukkan hubungan antara syarikat dan pembekalnya berlaku secara kekal. C8, syarikat berhati-hati memilih, menilai dan mengklasifikasikan pembekal. C14, pemeriksaan produk dan pemantauan perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan dijalankan secara automatik atau berkomputer. Dan C17, itu proses kerja direka untuk meminimumkan. Kesemua responden meletakkan skor sangat tinggi di dalam petunjuk skala, manakala pada item pembekal mengambil bahagian dalam C9. Proses pembangunan produk atau perkhidmatan baru pula menunjukkan skor kekerapan dan peratusan sangat rendah, iaitu 182, 35.3%, dan skor kekerapan dan peratusan rendah 200, iaitu 64.7%. Ini bermakna penerimaan pekerja syarikat Power KL Sdn Bhd terhadap kualiti yang berkaitan dengan 4 elemen, iaitu data dan laporan pengurusan kualiti, pengurusan kualiti dengan pembekal, reka bentuk produk atau perkhidmatan, dan pengurusan proses adalah sangat penting dan perlu diberikan perhatian yang tinggi. Terdapat juga keputusan analisis yang menunjukkan purata yang sangat rendah di dalam item pembekal mengambil bahagian dalam proses pembangunan produk atau perkhidmatan baru, di mana pembekal bahan mentah tidak terlibat dalam proses pembangunan produk dan hanya menyediakan bahan-bahan mentah sahaja. Kesimpulan, melalui keputusan kajian ini dapatlah disimpulkan bahawa pihak pengurusan di syarikat Power KL Sdn Bhd dapat mengenal pasti, iaitu tahap penerimaan pelaksanaan budaya kualiti pekerja-pekerja mereka tentang data dan laporan pengurusan kualiti, pengurusan kualiti dengan pembekal, reka bentuk atau produk perkhidmatan, dan pengurusan proses adalah dihayati. Kajian menunjukkan bahawa keseluruhan tahap penerimaan pekerja terhadap kualiti adalah pada tahap yang tinggi. Dengan ini, pihak syarikat dapat mengetahui tahap kejayaan pelaksanaan program kualiti yang telah dilaksanakan selama ini dan dapat mengembangkannya sebagai teras utama dalam organisasi. Sekian pembentangan saya. Wallahualam. Terima kasih.